Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita akan belajar reka bentuk teknologi. Tajuk kita pada hari ini ialah reka bentuk makanan. Okey. Tajuk 2.6 di dalam buku teks kamu. Mohon pelajar semua bersedia dengan buku teks. Okay. Hari ini kita akan belajar 2.6.3 iaitu mengaplikasikan penggunaan alatan dan perkakasan dalam proses penyediaan reka bentuk makanan. Mula-mula sekali, apakah itu alatan? Alatan ni ialah perkakasan yang digunakan untuk membuat dan menghasilkan sesuatu makanan. Kita boleh kategorikan alatan ini kepada 4 kumpulan. Yang pertama ialah alatan memotong. Kedua, alatan menghidang. Yang ketiga, alatan menghias. Dan yang keempat, alatan membentuk. Untuk alatan memotong, boleh rujuk buku teks sekali. Yang pertama, pisau tukang masak. Okey, pisau ni paling banyak digunakan ya. Fungsinya pelbagai. Semua jenis bahan masakan atau makanan dapat dipotong menggunakan pisau tukang masak. Mata pisau diperbuat daripada keluli tahan karat, manakala bentuknya adalah rata dan melengkung di bahagian hujung matanya. Ini ialah contoh daripada internet. Seterusnya, pisau bergerigi, serrated knife. Okey, digunakan untuk memotong bahan makanan yang lembut namun mempunyai kulit yang keras seperti contoh roti Perancis ya. Bentuknya panjang, mendatar dan mata pisau tersebut bergerigi. Okey, itu gambar daripada internet. Dan kalau tak kenal roti Perancis, itu ialah gambar contoh roti Perancis ya. Seterusnya, pisau yang ketiga. Pisau penyisih. Dalam bahasa Inggerisnya, boning knife. Digunakan untuk memisahkan daging daripada tulangnya, membuang urat dan lemak pada daging dan memisahkan isi ikan daripada tulang. Bentuk pisau ini bilahnya yang melengkung dan mengecil di bahagian hujung. Okey, ini gambar daripada sumber internet. Dan juga gambar pisau tersebut sedang digunakan untuk menyisihkan tulang daripada isi. Seterusnya, pisau paring. Digunakan untuk memotong buah-buahan, sayuran, keju dan juga mengupas bawang. Bentuknya sama seperti pisau tukang masak tetapi ukurannya lebih kecil. Okey, mata pisau ni melengkung dekat bahagian hujung. Okey, itu gambar pisau paring ya. Seterusnya, pisau bulan sabit ataupun nama Inggerisnya mincing knife. Okey, digunakan untuk memotong halus herba dan sayuran yang lain. Diperbuat daripada keluli tahan karat. Okey. Bentuknya pula melengkung seperti bulan sabit serta mempunyai 2 pemegang. Tapi untuk bentuk yang berinovasi sekarang ada yang sudah mempunyai 1 pemegang. Bentuk asas masih sama lagi. Okay, ini ialah gambar pisau mincing tu. Mincing knife sedang digunakan untuk meracik halus herba. Seterusnya, pisau pengupas iaitu peeling knife. Digunakan untuk membuang kulit sayur-sayuran dan juga buah-buahan. Mudah digunakan kerana kecil dan ringan. Bentuk matanya seperti pisau pencukur. Itu. Dia sedang membuang kulit banana, pisang. Contoh daripada internet lah. Seterusnya, kumpulan yang kedua iaitu alatan membentuk dan mengukir. Yang pertama, pisau ukir. Digunakan untuk mengukir buah-buahan dan sayuran, ringan dan bersaiz kecil, bentuknya kecil, pendek, melengkung serta mempunyai bentuk yang pelbagai. Okey, ini ialah gambar lagi, gambar sumber internet bagaimana pisau ukir tu boleh mengukir buah-buahan menjadi
satu jenis hasil seni. Okey. Seterusnya pisau turning knife. Digunakan untuk membentuk, merapi dan membuang kulit buah-buahan dan sayur-sayuran. Ringan dan bersaiz kecil, bentuk bilahnya yang melengkung. Okey. Itu gambarnya dan gambar sedang mengupas kulit lemon. Seterusnya Parisian scoop. Digunakan untuk mendapatkan bentuk bulat pada makanan, buah-buahan dan juga sayur-sayuran. Ringan dan terdapat dalam pelbagai saiz. Okey, ini gambarnya. Nampak tak? Itu buah-buahan yang bentuk bulat. Melon bowler namanya. Okey. MyCory pun ada buat macam ni kan. Okey, lepas ni bolehlah singgah MyCory minta melon bowler banyak-banyak. Seterusnya penerap atau cutler. Penerap ni digunakan untuk membentuk dough, sayur-sayuran berubi dan juga buah-buahan. Ianya ringan, diperbuat daripada keluli tahan karat, bentuk dan saiz yang pelbagai. Okey. Ini contoh-contoh yang ada. Okey. Nak buat biskut raya pun nanti boleh pakai penerap ni. Buat je lah bentuk arnab ke, bentuk bintang, bentuk daun, bentuk love. Okey. Alatan menghias. Okey, kumpulan yang ketiga, alatan menghias. Juga merupakan komponen yang penting untuk memberikan rupa bentuk yang menarik pada setiap reka bentuk makanan. Okay, ini contoh yang pertama, alatan dia semua daripada buku teks ni. Pisau pelepah, redai kek, meja pemutar kek, tube icing, bag icing. Okay. Kumpulan yang keempat iaitu alatan menghidang. Bekas menghidang bagi mereka bentuk susunan makanan di dalam pinggan memerlukan peralatan menghidang yang bersesuaian dengan jenis reka bentuk makanan yang direka. Okey. Ini contoh gambar daripada buku teks yang pertama tu. Seterusnya gambar-gambar daripada internet. Yang mana menggunakan pinggan, menggunakan mangkuk, pinggan bersegi, cawan yang berbentuk silinder dan juga air yang hijau sedap tu. Cawan yang gelas berkaki panjang. Okey. Seterusnya. Makanan lagi Tentang cakap pasal makanan. Makanan punya lagi. Okey, next slide. Air. Sedapnya. Air avocado burger. Macam mana pula burger tiba-tiba muncul ni? Aduh, set makanan di dalam dulang. Okey. Ada lagi. Okey, Tiger Sugar. Okey, air boba. Okey, next slide. Okey, perkakasan. Perkakasan ni ialah peralatan yang diguna pakai untuk membantu kita. Okey, peralatan yang digunakan untuk memudahkan suatu kerja yang dilakukan. Penggunaan teknologi dalam industri reka bentuk makanan akan membantu meringankan kerja-kerja mereka bentuk selain dapat menjimatkan masa dan tenaga. Yang pertama, pengisar pelbagai guna ataupun blender lah. Gunanya adalah untuk mengisar pelbagai jenis makanan. Okay, lebih menjimatkan masa dan tenaga untuk melakukan pengisaran. Kalau zaman dulu-dulu, nenek-nenek masih menggunakan batu atau penggiling. Ataupun biasa mortar and pestle. Mortar and pestle. Tak tahu dalam bahasa Melayunya. Lesung batu dan juga dia punya itulah. Okey, yang seterusnya mesin pengisar jus buah-buahan. Digunakan untuk membuat jus buah-buahan dan sayur-sayuran. Dan nama mesin pengisar jus buah-buahan mesti untuk buat jus buah tu tak? Menjimatkan masa dan tenaga untuk menghasilkan jus. Yang seterusnya pengadun roti ataupun bread maker. Digunakan untuk mengadun adunan roti dan boleh terus dibakar dalam mesin tersebut. Dapat menjimatkan masa dan tenaga. Yang seterusnya mesin pengadun. Okey. Mesin pengadun ni kita gunakan untuk mengadun semua jenis adunan untuk membuat kek, biskut, roti, mi dan juga pasta. Okey, mixer lah, bahasa Inggerisnya mixer. Okey. Mixer ni dapat membantu mempercepatkan proses mengadun bahan. Tekstur adunan lebih cantik dan lembut. Kalau dulu kita pakai tangan, duduk tekan dough tu kan. Sampai lenguh, siku, sakit, bahu.
Bila dah ada mesin, mesin ni akan memudahkan kerja kita. Jimat masa, kan jimat tenaga, betul tak? Okay. Seterusnya, pengukus elektrik. Okey, pengukus elektrik ni kita gunakan untuk mengukus makanan. Kebersihan makanan menggunakan pengukus elektrik lebih terjamin. Jangka masa memasak lebih pendek. Benda-benda barang sekarang ni banyaklah jual dekat dalam TV tu. Workshop ada, Go Shop ada. Apa shop-shop semua tu lah. Selain pada Harvey Norman kan. High class sikit Harvey Norman kan. Kan? Okey, betul tak? Seterusnya, ketua gelombang mikro. Okey, microwave digunakan untuk memasak makanan yang pelbagai dengan menggunakan ketua gelombang mikro. Masa memasak menjadi lebih singkat. Periuk nasi elektrik. Okey, periuk nasi elektrik ni digunakan untuk memasak nasi, dapat menyibakkan masa dan tenaga. Okey. Periuk nasi elektrik sekarang dah moden. Ada timer. Dia ada chip yang boleh kontrol nasi kamu nak nasi macam mana. Nak nasi tu jenis basah ke, lembek ke, nak buat bubur nasi ke, nak nasi tu well done cook ke, macam mana. Okay. Nak buat bubur pun boleh kan. Macam-macam lah periuk nasi sekarang. Seterusnya yang terakhir ialah ketua elektrik. Kita menggunakan ketua elektrik ni untuk membakar makanan. Lebih menjimatkan masa dan tenaga. Nak buat ayam panggang, stik daging, nak bakar kentang, bakar lobster, segala jenis makanan yang dibakar. Sate pun boleh. Okey. Okey, yang terakhir ialah tugasan. Okey. Saya nak kamu buat tugasan menggunakan modul reka bentuk ya, modul reka bentuk teknologi yang telah kita bagi pada setiap pelajar. Nak bagi tahu muka surat berapa pun saya tak ingat muka surat berapa kan, sebab saya pun tak ada hard copy modul tu. So saya tunjuk gambar je lah ya. Okey, bermulanya dekat sini tu Kalau kamu dapat lihat, mengaplikasikan penggunaan alatan dan perkakasan dalam proses penyediaan reka bentuk makanan. Okey. Muka surat ni. Okey, seterusnya berakhir di muka surat yang ini. Ada gambar-gambar ni. Gambar pengukus elektrik, gambar periuk nasi elektrik, bread maker, microwave dan sebagainya lah. Lebih kurang 3 muka surat je. Okey. Okey. Sebelum berakhirlah kita punya sesi PDPR, ada sebarang soalan. Kalau ada sebarang soalan, kemusykilan, apa yang kamu kurang jelas, kamu boleh merujuk dengan guru RBT masing-masing. Okey. Jangan lupa isi kehadiran online ya. Kehadiran online tu perlu kamu isi ya. Jadi bila dah buat kerja tu, kamu update je dengan guru RBT kamu masing-masing. Tangkap gambar, hantar gambar tersebut pada guru RBT masing-masing. Okey, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.